Didik TV KPM. Okey Nisa, terima kasih. Okey, kita tengok bagaimana sel kimia ringkas kita beroperasi. Maksudnya katakan kita dapat satu soalan yang berkait dengan sel kimia. Okey, kita tengok di sini. Yang ni gambar yang sama tadilah. Okey, gambar yang sama di mana kita ada elektrod magnesium dan juga elektrod zinc, elektrod kuprum serta larutan kuprum. Okey, yang ni kena dia punya ni samalah. Okey, kita ada voltmeter. Okey, untuk tentukan terminal negatif dan juga terminal positif, di mana kalau terminal negatif kita tengok yang ni secara umum dulu Nisa, yang ni nanti kita tengok secara detailnya. Okey, bila terminal negatif iaitu kita panggil anode, di mana logam yang berada di kedudukan tertinggi okey dalam siri elektrokimia. Okey, yang keduanya apa peranan logam berkenaan di mana dia akan membebaskan elektron dan terlarut untuk membentuk ion logam. So di situ kita panggil prosesnya adalah proses pengoksidaan. Okey, dan yang kedua yang tadi adalah lebih tinggi di mana yang Nisa tanya tadi perlu kita hafal ke tidak kedudukan dalam siri elektrokimia, perlu sebab kita nak tentukan dia berada pada terminal mana. Dan manakala terminal yang sebelahnya iaitu terminal positif. Okey, terminal positif iaitu katot di mana logam yang berada di kedudukan lebih rendah. Bermaksud kita ada dua jarak logam berkenaan. Maksudnya semakin jauh jaraknya, semakin tinggi nilai voltanya. Itu yang kita susun jauh sikit, dekat, kenapa tu, dan kita boleh tentukan di celah-celah mana logam yang kita tidak tahu logam berkenaan, maka kita boleh letak dia berdasarkan nilai voltan berkenaan. Okey, maka yang ni kadang-kadang murid kita akan terlepas pandang. Yang tu kita kaitkan logam yang ni melepaskan elektron. Tapi untuk yang positif kita kena hati-hati sebab kita kena tengok ion yang berada dalam elektrolit berkenaan sebab dia akan menerima elektron yang dibebaskan oleh terminal negatif. Okey, bila terminal negatif dibebaskan, dia akan bergerak melalui ni. Dipanggil bergerak melalui wayar sambungan luar ni lah. Dan dia akan pergi pada sini, maka dia akan menarik ion daripada elektrolit iaitu ion positif dalam elektrolit. Ini dia punya ayat dia akan menerima elektron tadilah. Dia akan membentuk logam. Sebab itulah yang Nisa tengok tadi, logam zinc kita berwarna hitam. Berubah berwarna hitam bila bertindak balas dengan larutan berkenaan, dia melepaskan elektron. Melepaskan elektron kalau kita biarkan sehingga beberapa minit atau jam, maka dia akan semakin lama semakin menipis. Terhakis. Terhakis dan larutan berkenaan akan berubah warnanya. Sebabnya kenapa? Sebabnya ion positif dan itu setelah dinyah cas kita panggil, dia akan kekurangan ion dalam tu, maka dia akan yang ambil alihnya adalah dia akan jadi zinc sulfat. Dia jadi warna makin pudar sehingga dia boleh jadi kita panggil apa tanpa warna. Cuma yang ni kita tak buatlah yang tu. Untuk next pembelajaran nanti insya-Allah mungkin kita ada siaran. Kelas akan datang. So kita cerita yang ni dulu. Dan di sini dia dinamakan proses penurunan. So dua proses ni diguna pakai dalam siri sel kimia ringkas kita. Lebih advance lagi lah, lebih tinggi sikit lah dia punya tu dia. Okey, yang ni secara umum. Bagaimana kita nak tentukan terminal negatif dan terminal positif. Dan kita akan tengok dia punya dari segi perubahan tenaga. Iaitu daripada tenaga kimia tadi, maksudnya berlaku tindak balas kimia antara dua logam dan terhasillah tenaga elektrik. Yang kita kata, kadang-kadang anak murid tanya bagaimana dia punya jarum tu, kita panggil jarum terpesong. Terpesong. Dia kita tak panggil bergerak, tapi istilah bergerak tu okeylah bahasa kampung, bolehlah bergerak kita boleh terima. Tapi istilah yang betul-betul dalam buku sains tu dia panggil jarum terpesong. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil deflect. Dia betul. Macam mana dia boleh terpesong apabila elektron melalui ini daripada negatif ke positif, maka macam dia menolak jarum kenaan lah. Tapi kita tak nampak lah. Kalau kita nampak elektron menolak nanti lagi terkejut lagi. Okey Nisa. Nampaknya so kita tengok secara jelas. Bacaan dia tu adalah. Bacaan voltmeter itu membuktikan kehadiran tenaga elektrik yang terhasil. Ya, betul. Kalau tidak ada bacaan, maka tidak ada tenaga elektrik lah yang terhasil bermasuk mungkin dua logam yang sama ataupun logam berkenaan contoh macam stannum tadi sikitnya dia. Kalau ada pun mungkin kita nampak sikit je, kita tak dapat bacaan dia. Okey, kita tengok secara detailnya apa dia. Okey, yang tadi saya buat secara umum. Okey, contoh yang sama kita guna magnesium. Maka yang ni biasanya penerangan secara detailnya kalau kita tengok di situ agak-agak Nisa nak bagi berapa markah untuk sebelah kiri sahaja. 1, 2,
Boleh dapat 4 markah tak, cikgu? Boleh dapat 4 markah. Okey, Nisa nak 4 je. Kena Mungkin lebih 5, lagi. mungkin 5. mestilah Nak nak mu 5 lebih. lagi, nak Ah. lebih. Okey, nanti saya tip berapa nanti Nisa kira. Baik. Okey, yang pertama kita terangkan bahagian belah kiri. Baik. Okey. Elektrod magnesium. Okey, kenapa elektrod magnesium berada pada terminal negatif? Okey, elektrod magnesium ialah terminal negatif. Okey, yang pertama, 1 markah. Okey, 1 Sebab markah. kedudukan lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Mesti ada perkataan dalam siri elektrokimia yang penting. Okey, Dah yang 2 markah di kedua, situ. ya dah 2 markah dah. Tapi Nisa tengok 1 je, Nisa nak Baik. 1 je, tak apa. Ya. Tak kisah. Okey, magnesium akan membebaskan 2 elektron. Yang ni murid-murid kita hafallah, dia 2 elektron. Ya, betul. Membebaskan 2 elektron. 1 Dan lagi markah. membentuk ion magnesium Mg2 positif. Satu ayat 2 markah, hebatnya. Banyaknya markah. Betul. Okey, Okey, baik. nak lagi markah lebih lagi? Nak lagi. Cukup. Okey, Mesti magnesium nak lagi. dia ada dia punya, kita panggil ni adalah persamaan setengah. Persamaan Kenapa setengah? Sebab berlaku separuh je lah. Okey, Mg dia menghasilkan Mg2 positif dan 2E. Okey, yang ni dia bagi 2E ni satu sebab dia bebaskan elektron. Satu lagi dia bagi dia jadi ion 2 positif. Dah 6 Okey. markah di situ, cikgu. Dan ion yang ni pemerhatian secara kita nampak dalam gambar ni kita tak nampak. Ya. Tapi kita tahu bila kita buat eksperimen kita tahu maka logam menjadi lebih Nipis. nipis yang ni. So dapat berapa? 1, 2, wih, 7 markah, 7 cikgu. markah. Banyaknya sekiranya. Itu bagus sebelah. Soalan sebegini keluar di dalam peperiksaan, dapat jawab lengkap macam ni, 7 markah dah. Ya. Wih, Tapi kalau ada Mesti yang A. tertinggal pun tak ada masalah. Kita dah dapat lebih daripada apa yang dia nak lah. Baik, jom kita Okey, lihat yang sebelah kedua, lagi, cikgu. Sebelah dia, betul ke tak? Sebelah pun nak 7 lagi. Dapat 14. Okey. Elektrod kuprum, terminal positif pun sama, 1 markah. Sebab kedudukan dia lebih rendah dalam siri elektrokimia. Satu lagi markah. Satu lagi markah kalau bagi sebab. Tetapi, biasanya dalam soalan dia akan tanya, kenapa ni dia akan boleh gabungkan. Dia gabungkan macam mana? Elektrod magnesium ialah terminal negatif sebab berada lebih tinggi daripada elektrod kuprum. Dia stop situ. Baik. Dapat 2 markah je lah. Sebab ni dia buat perbandingan. Perbandingan, Kalau baik. kita terang satu-satu boleh lah. Dapat lebih. Okey, ion kuprum dalam larutan, yang ni ion kuprum, akan menerima 2 elektron membentuk atom kuprum. Yang ni 3. 3 markah dalam satu 3 ayat. markah. Baik. Berbanding sebelah kiri tu lain. 2 saja. Yang ni dia lebih sikit sebabnya daripada ion, daripada elektrolit menerima 2 elektron, dia membentuk apa. So di sini dia dapat 2 jadi 2 markah. kuprum, 2 markah dan jadi lebih tebal. Yang ini 8 markah, Ya, cikgu. 8. Jadi 8, 8 7, tambah 7, 15 Tapi markah. biasa kita maksimum, kalau kita tanya 6 je lah. 6 markah. Tapi kita boleh dapat full, tak ada masalah. Lebih baik berbanding kurang daripada yang markah. di. Cikgu, saya ada satu pertanyaan. Sekiranya tadi cikgu ada sebutkan Ya, larutan betul. kuprum perlu sama dengan logam yang logam ada dia. pada bahagian positif. Adakah kalau kita tukar logamnya kita kena tukar sekali larutannya, cikgu? Agak-agak Nisa nak tukar logam apa? Contohlah ya, daripada kuprum saya nak tukar, mungkin saya nak tukar magnesium menjadi Magnesium. Okey. positif. Okey, magnesium. Tapi Nisa tanya tu saya dah standby slide saya. Tapi slide saya tak bagilah Magnesium. Bab magnesium dengan sebab ni dah ada magnesium, buat apa saya bagi magnesium? Betul. Sebab kalau Nisa nak magnesium, larutan dia kena tukar, tapi logam di sebelah ni magnesium akan jadi positif. Positif, betul. Sebab kita nak larutan ni. Okey, dan sebelah magnesium kita kena ganti logam yang di atas. Di atas sebab syarat lagi. utamanya lebih tinggi lebih daripada tinggi satu. dalam siri Ya, elektrokimia. sebab Nisa kata nak tukar ada kaitan tak dengan larutan. Baik. Okey, saya bagi yang ni. Contoh. Okey, katakan yang saya tukar sebelah kanan, yang ni tak nampak positif negatif. Ya, betul. Boleh ke tidak kita ikut suka, kita nak letak apa pun, hati-hati. betul. Kita kena tengok. Okey, larutannya argentum Argentum. dan root yang sesuai ni Ialah argentum. argentum. Maka Baik. automatik sebelah argentum adalah terminal Positif. dan root aluminium terminal Negatif. negatif. Betul Okey. Yang tadi Nisa. Okey, so aluminium dan juga argentum. So aluminium berada di atas, Ya. argentum berada di bawah. So kalau ikut daripada sini,
Kalau kita tengok ni, yang ni kita panggil aras dia lebih tinggi kepada murid berkenaan. Baik. Dan kalau katakan dalam kelas, contoh saya nak buat ujian kepada murid, yang ni kita panggil pentaksiran bilik darjah tu, kita boleh bagi markah dia lebih lagi. Dan dia boleh, kita panggil dia boleh mencipta, walaupun nampak simpelnya mencipta ni betul. nak sesuatu yang baru. Ya. Adakah sesuatu yang baru? Tidak semestinya. Tidak semestinya, Dia baik. mencipta maksudnya kenapa dia tukarkan terminal positif, dia tukarkan terminal negatif, dan ni sebab dia mungkin nak hasilkan sesuatu nilai watan yang lebih tinggi. Sebab bila kita tengok jarak nanti, okey, kita tengok sini. Okey, jarak aluminium AL dengan argentum AG. Berbanding yang kita guna jauh. tadi apa? Kuprum dan Magnesium dan dengan kuprum. Lebih kurang je. Lebih kurang, betul. Lebih kurang. So, kalau dia punya ni, okey, katakan kita nak lebih tinggi. Mungkin kita boleh tukar magnesium dengan argentum di bawah. So, kita nampak beza dia tu. Jarak dia, kedudukan dia. Maka kita boleh dapatlah nilai watan yang lebih tinggi daripada yang asal. Kalau kita nak nilai watan yang lebih rendah daripada yang asal, kita guna jarak yang dekat sikit. Yang lebih dekat. Tapi yang pentingnya larutan yang lebih mudah lah pada murid. Kadang-kadang murid kita kata, saya nak hafal larutan ni susah. Betul, Cikgu. Yang senangnya dia belajar, nitrat di belakang, semuanya dalam bentuk larutan. Dia ada banyak larutan yang ada nitrat. Yang kita guna tadi apa? Sulfat. Lepas tu dia ada selain daripada tu karbonat. Tapi hati-hati, ada beberapa larutan bahan berkenaan tidak menghasilkan larutan. Tapi yang saya nak tegaskan di sini, kita buat je nitrat di belakang, tak ada masalah. Boleh menghasilkan semua bahan-bahan daripada yang gabung dengan nitrat tu boleh menghasilkan Didik TV KPM